Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu lagi dalam matematik tahun 5 dengan tajuk ruang ya. Kali ini kita akan belajar perimeter bagi bentuk gabungan ya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menentukan perimeter gabungan dua bentuk poligon sekata hingga 8 sisi, termasuklah segitiga bersudut tegak, segitiga sama kaki dan segi empat tepat. Kita pergi dulu kepada apakah itu perimeter ya murid-murid. Okey, kita tengok rajah ini ya. Indung, kita telah menghasilkan penanda buku ini daripada dua bentuk poligon sekata ya. Kalau murid tengok di sini, poligon yang digunakan adalah segitiga sama sisi dan heksagon ya. Okey, dua bentuk poligon sekata ya. Shanti, jom kita hias keliling penanda buku dengan kertas warna hijau. Jadi kawan dia ini nak menghiaskan penanda buku di sekeliling bentuk ini, bentuk penanda buku ini dengan kertas berwarna hijau. Jadi bagaimanakah menentukan panjang kertas hijau yang diperlukan ya. Jadi bagi menentukan panjang kertas hijau yang diperlukan, murid kena cari perimeter. Jadi apakah itu perimeter? Perimeter adalah ukuran keliling sesuatu bentuk ya. Ukuran keliling sesuatu bentuk. Mari kita teliti dengan lebih dekat apakah itu perimeter ya. Okey, menentukan panjang kertas hijau yang diperlukan untuk menghias bentuk gabungan ini sama juga dengan mencari perimeter. Kenapa? Kerana panjang kertas hijau merupakan panjang sisi luar ataupun perimeter bentuk gabungan ini ya murid-murid. Kerana perimeter adalah ukur panjang semua sisi luar bentuk gabungan, ataupun murid mencari atau menentukan perimeter dengan menjumlahkan ukuran panjang semua sisi luar bentuk gabungan ya. Kat sini kata kuncinya jumlah panjang semua sisi luar. Jadi kalau bahagian sisi yang berada di dalam kita tidak kira ya murid-murid. Jadi apakah itu perimeter murid-murid? Jadi murid kena tambah semua ya, jumlahkan semua sisi luar, iaitu okey, jumlahkan semua sisi luar. A tambah B tambah C tambah D dan tambah E. Inilah dia perimeter ya. Jadi bahagian dalam ni, sisi bahagian dalam kita tak perlu tambah ya. Kita hanya perlu tambah sisi bahagian luar sahaja. Sekarang mari kita tengok ya bagaimana cara menentukan perimeter bentuk gabungan itu tadi ya murid-murid. Okey. So diberi panjang sisi segitiga sama sisi ini adalah 9 cm. Jadi panjang sisi bentuk heksagon pun sama ya, 9 cm. Jadi jumlah panjang sisi luarnya, okey, so murid-murid perlu tambahlah ke semua sisi ini. Jadi okey, perimeter bersamaan dengan okey 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 ya.
Jadi jawapannya ialah 63 cm ya. Kalau murid dapat lihat di sini ada 7 kali 9 iaitu mewakili 7 sisi ya, 7 sisi untuk bentuk gabungan ini ya. Okey. Selain daripada itu, murid juga boleh guna kaedah darab ya, kerana panjang setiap sisinya adalah sama. So murid boleh gunakan perimeter sama dengan 7 sisi darabkan dengan 9 cm ya. 7 sisi darabkan dengan setiap sisi panjangnya adalah 9 cm. Jadi jawapannya 63 cm. Jadi perimeter untuk bentuk gabungan ini adalah 63 cm ya. Inilah cara bagaimana untuk menentukan perimeter. Sama ada murid guna kaedah tambah ataupun murid juga boleh guna kaedah darab bagi sisi yang sama panjang. Seterusnya, mari kita tentukan ya perimeter bagi bentuk gabungan ini, iaitu bentuk oktagon ya, oktagon dan segi empat sama. Jadi kita boleh nampak di sini ya, panjang setiap sisi oktagon ini adalah 4 meter dan panjang setiap sisi segi empat ini adalah 10 meter ya. Macam mana murid dapat 10 meter? Murid tengok di sini ya. Di sini panjang dia 6 meter. Jadi kat sini adalah panjang sisi oktagon iaitu 4 meter. Jadi 4 tambah 6 10 meter ya. Jadi macam mana kita nak tentukan perimeter ini? Pertama sekali, tips yang pertama, murid kena tentukan satu titik mula untuk mengira ya. Nak kira dari mana ya. Okey, contohnya kita mula daripada sisi segi empat sama ini, iaitu 10 meter tambah 10 meter tambah 10 meter tambah 6 meter tambah 4 meter ya, dan seterusnya ya. Okey. So, inilah perimeter. Murid kena tambah ke semua sisi luar bentuk gabungan ini ya. Tips dia, jangan lupa murid kena tanda ya. Murid mula mengira daripada sisi yang mana ya. Jadi perimeter ialah perimeter bersamaan dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 6 bagi bentuk segi empat sama, kemudian tambah 4 tambah 4 sebanyak 7 kali ya untuk bentuk oktagon. Jadi jumlahnya adalah 64 cm. Jadi perimeter bagi bentuk gabungan ini adalah 64 cm ya murid-murid. Ingat, sisi yang bahagian dalam ini tidak termasuk dalam perimeter. Kenapa? Sebab perimeter adalah jumlah panjang sisi luar ya. Salah satu cara lagi murid-murid bagaimana untuk menentukan perimeter bentuk gabungan ini ialah dengan mencari perimeter setiap bentuk ya. Okey, iaitu kita tengok ya. Perimeter sama dengan perimeter sisi luar oktagon tambah dengan perimeter sisi luar segi empat sama. So kita tambah secara berasingan pun boleh ya murid-murid. Kenapa? Sebab perimeter sisi luar oktagon kita boleh guna kaedah darab. Kenapa? Sebabnya jumlah sisinya sama panjang, iaitu kita tengok kat sini ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 sisi ya, 7 sisi luar. Jadi 7 darab dengan 4 meter ya.
kita guna kaedah darab 7 darab 4 meter, iaitu perimeter sisi luar oktagon. Kemudian kita tambahkan dengan perimeter sisi luar segi 4 sama. So segi 4 sama 10 tambah 10 tambah 10 tambah 6. Jadi tambahkan dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 6. Ya, ini adalah perimeter untuk segi 4 sama. Ya, jadi jumlahnya adalah 64 meter. Jadi murid tambahlah ya, 7 darab 4 28 dan di sini 36. So jawapannya adalah 64 meter. Ya, ini salah satu cara lagi bagaimana cara menentukan perimeter bentuk gabungan, iaitu dengan mengira secara berasingan ya. Soalan seterusnya, bagaimana kita menentukan perimeter bagi kawasan berlorek ya, perimeter bagi kawasan berlorek, dan ini adalah gabungan bentuk pentagon dan segi 4 tepat ya. Kat dalam ni adalah segi 4 tepat ya murid-murid. Kenapa? Sebab lebarnya adalah 5 dan panjangnya adalah 6 ya. 6 ni sama ya. So 6. Jadi ini adalah segi 4 tepat. Jadi macam mana kita nak menentukan perimeter bagi kawasan berlorek sahaja ya. Yang tidak berlorek kita tidak mahu ya. Jadi tipsnya adalah murid hanya perlu tambah ya, cari jumlah panjang sisi keliling kawasan berlorek sahaja. So murid kena highlightkan ya, kawasan berlorek sahaja, sisi yang melibatkan kawasan berlorek sahaja. Jadi kalau murid lukiskan ia, dia akan jadi seperti ini ya murid-murid, seperti ini, iaitu garisan di bawah sekali ni tak termasuk dalam perimeter kawasan berlorek. Jadi apa yang murid perlu tambah? Murid perlu cari dulu nilai bagi setiap sisi ya, nilai bagi setiap sisi, iaitu 6, 5 di sini, 6 di sini, 5 ya. Garisan ini sama dengan garisan yang bertentangan dengan dia. So sini 6, sini 6 ya, sebab ini adalah bentuk pentagon ya. Jadi panjang sisinya adalah sama. Jadi oleh itu kita kiralah perimeternya bersamaan. Ini jangan lupa murid-murid kena tetapkan di mana tempat murid mula mengira, iaitu kalau cikgu tunjukkan di sini, kita mula dari sini ya murid-murid, iaitu 6 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 6 ya. So lengkaplah perimeter bagi kawasan berlorek. Jadi jumlahnya adalah 40 cm ya. Ini salah satu contoh ya, mencari ataupun menentukan perimeter bagi kawasan berlorek ya murid-murid. Okey, soalan seterusnya kita tentukan ya perimeter bagi kawasan yang diliputi oleh batu bata ya. Jadi kat sini kita tengok bentuk gabungan bentuk di sini adalah melibatkan bentuk segitiga bersudut tegak dan segi 4 sama ya, panjang sisinya 1 meter ya. So sini 1 meter, 1 meter, 1 meter ya. Jadi macam mana kita nak cari murid-murid perimeter kawasan yang diliputi oleh batu bata, ialah dengan mengenal pasti sisi-sisi yang terlibat, iaitu kita mula kira dari sisi yang pertama, iaitu 3 meter. Kenapa di sini 3 meter ya murid-murid? Kerana 4 meter keseluruhan, jadi murid perlu tolak ya. 4 meter tolakkan dengan di sini 1 meter. Jadi bahagian selebihnya adalah 3 meter. So di sini 3 meter tambah 5 meter tambah 2 meter tambah 1 meter dan tambah 1 meter. Ini adalah
perimeter bagi kawasan yang diliputi oleh batu bata. Jadi perimeternya bersamaan 3 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Ya. So jawapannya adalah 12 meter. Jadi perimeter bagi kawasan yang diliputi oleh batu bata ini adalah 12 meter. Ya, murid-murid. Begitulah cara menentukan perimeter bagi kawasan yang diliputi oleh batu bata, ya. Sekian dulu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa selamat belajar.